What's good guys, welcome back saya Sport Channel Berkaitan Hobi. Hari ini ialah hari Khamis, so kita akan teruskan konten Harimau Malaya series dengan di sini. So let's go. Muhadin, Azizul now, just on the edge of the area, and Azizul inside that penalty area beats Lee Pat Manatan off the line, players slithering all over. Ruang di sini hantaran Syafiq dan terlepas kita Mat Syafiq Rahim dengan hantaran silang. Sabisali memberikan kedudukan 1-0. Di sini sekalinya bermula, Maman tersilap langkah, Sabisali marah masuk pasar penalti. Dan di Manor Syahrul dan Sabisali menanti untuk jaringan. Perlu diragukan kerana ini kelebihan Sapawi dengan Syafiq, gandingan pemain yang sama. Diselamatkan tetapi gol. Hai guys, seperti intro tadi kita nak bercakap tentang jersey ni dalam episod kedua Harimau Malaya series. Sebelum aku nak mulakan konten hari ni, boleh sekarang ialah bulan Ogos, kalau boleh kita kibarkan jalur gemilang, beli yang panjang macam ni kat Shopee ada, kat Mr. DIY ada, dan kalau boleh kita pasanglah di balcony di rumah kita atau di kereta kita atau di mana-mana jalur gemilang kita. Bulan Ogos ialah bulan hari kemerdekaan kita dan bulan depan ialah Hari Malaysia lah. So bertepatan lah dengan siri Harimau Malaya series ni dengan bulan semangat patriotik anak Malaysia kita. So kita ada jersey away 2020-2022. So aku rasa jersey ni pun kebanyakan kita dah tahu, dah aware dan dah tengok dekat kebanyakan retailer sukan. Kalau korang pergi ke kebanyakan retailer sukan, kau akan nampak jersey ni. Tapi untuk record, aku rasa tim Malaysia atau tim Harimau Malaya lebih banyak pakai jersey home berbanding dengan jersey away ni, walaupun colour scheme mereka sama. Dalam siri episode 1 tentang jersey home hari tu aku cakap jersey ni lebih sesuai dijadikan jersey home kerana ia menggunakan ciri-ciri jersey home kita, iaitu stripe kuning dan hitam berbanding jersey home yang lebih banyak warna kuning plain. So menurut FAM ini persis seperti Bendera Malaysia. Kalau kau bayangkan ini Bendera Malaysia, kau serongkan lebih kurang macam ni lah, serongkan dan dia akan jadi stripe yang condong macam ni. Ini adalah dia punya inspirasi lah, condong menyengit macam ni. So menurut Datuk Hamidin, dia seperti Bendera Malaysia yang macam ni lah. Cuma colour dia menggunakan colour Harimau Malaya berbanding dengan colour putih dan merah lah. So aku rasa Malaysia memang tak mungkin akan terima template kalau baju Malaysia ni kita pakai colour putih dan merah. Orang Malaysia ni dia tak boleh terima benda yang luar kebiasaan sikit. Kalau contohnya kau pakai warna jalur Malaysia putih dan merah pada warna ni, orang akan cakap macam baju penjara pula misalnya. Seperti tu, kalau baju penjara kan dia akan melintang kan, melintang putih dan merah. Jadi untuk play safe, mungkin FAM mengambil warna ni, walaupun aku tak tahu apa reason sebenar mereka. Kalau korang nak dapatkan jersey ni, kau boleh pergi ke JD Sport, sekarang ada diskaun. Kau boleh dapatkan dengan harga RM180. Berbanding harga sebenar dia ialah RM300. So kau boleh jimat RM120. So antara dua jersey home dan away, aku cadangkan kalau korang nak pergi ke stadium memakai jersey menyokong Harimau Malaya, jersey ni lebih sesuai dan lebih cantik lah. Kainnya lebih berkilat dan dia lebih tebal lah berbanding jersey home. Tapi kalau korang nak pakai baju yang lebih kepada ciri-ciri casual dan menunjukkan sokongan kepada tim nasional kita, kau beli jersey home. Jersey home tu kain dia nipis tapi kain dia sedap, iaitu kain seperti baju beraya Nike Golf. Nike ada banyak division, Nike Golf, kemudian ada Nike Court untuk tenis, kemudian Nike Football untuk bola sepak, Nike Basketball itu sukan bola keranjang lah. Dan dia ada lagi niche utama mereka, iaitu niche paling awal mereka, Nike Running ataupun Nike Athletic. Ada banyak lagi, diorang buat skate dan lain-lain, tapi antara yang utama ialah sukan-sukan ni. So kalau sukan tu misalnya American Football, mereka masukkan dalam niche Nike Athletic. Begitu juga dengan baseball dan lain-lain.
So Nike dah taja Malaysia lebih 15 tahun. Seperti kita tahu, mereka mula menaja Malaysia kita tahun 2005. So masa tu jersey-jersey Harimau Malaya kebanyakan dibuat di luar Asia. Kalau kau tengok di tag dia, antara jersey waktu tu kebanyakan dibuat di Portugal dan di Morocco. Sekarang kalau kau tengok jersey Malaysia ke 10 tahun ni, kebanyakan dibuat di Indonesia. So ada sedikit perbezaan lah. Dan template issue ni kita bercakap dalam video siri pertama hari tu, itu bergantung kepada level of sponsorship deal antara Malaysia dan juga Nike. Kebanyakan kita selalu menyalahkan Nike kenapa Nike keluarkan kit yang sangat plain untuk tim nasional kita. Bagi pendapat aku, itu ialah deal antara kedua-dua pihak, antara Nike dan juga FAM. So khusus FAM mungkin ada reason diorang sendiri juga, kita tak tahu. Kita belum tentu lagi, kalau contohnya kita mendapat penaja besar, aku rasa FAM dah tentu nak dapatkan satu penaja yang sama level dengan Nike. Misalnya dulu kita dah pernah pakai kit Adidas, sekarang Nike, mungkin the next one kita cuba Puma. Dan kalau Puma menaja Malaysia, belum tentu lagi template Puma yang diberikan atau apa-apa brand lain, belum tentu mereka akan berikan template kit yang terbaru atau yang highest level lah. Sebab apa-apa deal melibatkan manufacturer dan juga badan sukan seperti FAM, benda utama yang mereka nak dapatkan balik ialah dipanggil sebagai ROI lah, Return of Investment. Seperti yang kita tahu, Nike ialah rakan teknikal yang menyediakan kit dan juga bola dan lain-lain lah. Jadi mereka membekalkan kit yang sesuai dengan keperluan national team kita. So adakah kit Nike ni teruk sangat? Dari segi design dia, aku memang tak berpuas hati dengan jersey home tu. Jersey away ni better sikit lah. Tapi dari segi material dan segi fitting diorang, cutting diorang, aku rasa baju Nike ni still adalah baju Nike. Mereka menggunakan material yang okey dan cutting yang okey. Dan antara kesan terbesar dalam penajaan Nike kepada tim Malaysia ialah Nike banyak mengenakan banyak benda-benda yang aku kira sebagai creative approach lah. So, kalau kita lihat kit-kit Malaysia sebelum Nike, kit kita lebih plain dan sangat simple. Bila Nike masuk, Nike bawa elemen utama mereka, iaitu mereka bawa design language Nike. So kalau korang tahu apa itu design language Nike, dalam bahasa design sebagai trend lah. Jadi Nike ada trend dia orang sendiri. Seperti aku cakap dalam siri pertama, dia ada piramid. So piramid tu akan decide lah sekarang ni lah. Tapi dulu, kalau ikut dulu, mungkin Nike lebih generalize. Mereka banyak bagi benda-benda yang aku kira satu benda yang agak wow lah untuk national kit kita. So sebenarnya Nike, antara sumbangan dia yang aku rasa agak signifikan ialah bila dia masuk dalam kancah bola sepak negara dengan menaja tim nasional kita, dia memperkenalkan template-template yang aku rasa berbeza lah dengan orang lama semua nak naik Adidas kan, Adidas plain saja. Bila Nike masuk, dia orang buat idea-idea yang aku rasa detailing kecil yang aku rasa ada signifikan besar lah. Dan kalau kau perasan, sejak 2005 lebih banyak manufacturer independent, local, sama ada SME ataupun yang sekarang yang dah semakin membesar, tumbuh impact secara tak langsung dari penajaan Nike kepada tim nasional tim kita. So kalau kau lihat sini, baju ni, kalau aku nak cerita, dia lebih kurang macam baju pun juga. Sebab design dia, template dia hampir sama, cuma ini adalah baju round neck. So seperti kita tahu, kita duduk di tire, bukanlah elite tapi mungkin premium sekarang. Sebab kita dapat antara template yang okey juga. Kalau kau pergi ke Alisan ke, jadi sport ke, Sports Direct ke, kalau kau nampak jersey Malaysia tergantung sebelah jersey national team lain, international team lain, kau akan nampak diorang ada template yang hampir sama kan. Contohnya kalau letak di sebelah jersey Brazil, mereka warna kuning juga, tapi mereka ada corak-corak, aku sebut vektor lah, image motif lah dekat printing motif tu. Cuma jersey Malaysia ni sangat plain lah. Itu yang buat benda aku tak puas hati. Tapi dari segi template atau mereka bentuknya, kalau kau kira hampir sama saja dah dengan tim international lain. So kalau contohnya peminat di Brazil, mereka boleh pakai baju macam ni. Mereka juga duduk di kawasan Khatulistiwa. Contoh negara Croatia pun boleh pakai set template macam ni. Bagi aku dari segi material, design template dan lain-lain patutnya tak ada masalah lah. Kecuali design motif pada baju ni, itulah yang menjadi persoalan utama aku. So aku dah cakap dalam video lepas, so aku tak nak ulang lagi. So kita terus ke baju ni. Kalau tengok baju ni adalah round neck. Dan satu benda yang aku puji pasal Nike ni ialah mereka punya cutting selalunya memuaskan lah. Mereka, satu benda Nike, sizing kasut mereka selalu sangat konsisten.
cutting baju atau sizing cutting baju mereka selalu konsisten. Itu dua benda yang aku suka. Dan material diorang, kain diorang sedap. Misalnya kain dry fit diorang, kalau kau beli baju dry fit t-shirt untuk basketball ke ataupun dia corak-corak bola ke kan, baju ni biasanya sangat sedap lah pakai berbanding dengan brand lain lah. So aku terus terang, kalau ada baju collar ke baju t-shirt daripada Nike, aku berminat untuk dapatkan kerana mereka offer satu cutting yang aku rasa sesuai untuk kebanyakan orang kita, dan juga material fabric tu sangat memuaskan. Ataupun dalam ergonomics lah sebenarnya. Kalau kau belajar ergonomics, dia dipanggil sebagai majority sizing, sebagai mass volume high percentile. Jadi Nike selalunya high percentile mass volume tu memang tepat lah cara dia orang buat swab test tu. Maknanya sebelum dia buat jersey, dia orang kena buat swab test dulu. Maknanya memerlukan apakah ciri-ciri yang diperlukan oleh audiens atau peminat ataupun target market dalam mass yang besar. Dan Nike menggunakan sizing international berbanding sizing Asia. Dan mereka, kalau kau tengok kat baju ni pun, kau tengok dia orang daripada dulu memang suka menggunakan collar round shape ni. Dan yang satu benda yang aku boleh kaitkan dengan konsistensi dalam progressive design ni adalah kau tengok belakang ni kan, dia ada buat macam ada quote ni. Kalau kau tengok baju lama Nike yang pakai round neck, dia punya titik sambung dia sambung juga kat belakang ni dan ada macam ni, sebab ini adalah tempat ada shape. Kalau dulu sini adalah tempat sambungan bahagian belakang. So apa yang mereka buat ialah mereka buat sikit pembaruan dengan mengenakan lekuk ni, menandakan ini adalah cutting pemain. Walaupun ini adalah varian kain dry fit, tapi ini tetap ialah cutting pemain. Antara cara mereka nak differentiate lah. Sebab apa cakap itu, sebab JDT dia keluarkan dua varian, satu fan dan satu lagi ialah cutting pemain. Cutting pemain semua ada lekuk-lekuk ni. So dekat sleeve ni dengan kat belakang collar. Side panel ni yang benda macam zigzag ni dulu ialah straight. Mereka just buat satu progressive design, mereka tukar kepada zigzag. Kalau kau perasan, template baju semua ni adalah straight. Kalau kau tengok World Cup di Rusia misalnya, baju France ketika menang World Cup ialah cutting straight saja. Dan kalau kau perasan, walaupun orang banyak kutuk Nike, banyak juga yang tiru Nike punya template. Sebab yang kita tahu, Nike memperkenalkan satu benda yang salah satu filosofi design, less is more. Iaitu kalau kau perasan, Nike sejak daripada awal dan sekarang, makin lama mereka dalam bisnes bola sepak, semakin simple design kit pasukan bola yang ditaja. So dia gunakan patch yang sama dengan patch home, tapi ini dia embroidery. Patch dia pun agak pliable dan tidak terlampau keras. Swoosh logo dia pun lembut. Ini adalah full embroidery lah. So perbezaan original dengan tak original ialah kalau kau terbalik kan, seperti aku tunjuk dalam jersey home, nampak dalam dia memang kemas dan tak ada lapisan kain yang masih digunakan dalam embroidery. Dan di sini ada satu kain ekstra ni untuk detailing. Detailing ni pun simple, sama seperti home. So bahagian belakang dia ada satu paneling kotak yang besar, hitam saja. So dia tally dengan lengan ni hitam saja dan ada trim warna kuning ni. So bawah dia ni dia ada sikit lagi sambungan belang-belang serong ni, kuning dan hitam ni. Ini seperti yang kita tahu, ini ialah untuk numbering dan lettering. Satu benda positif lagi tentang jersey national team kita untuk kalender tahun 2020-2022 ialah font jersey national team kita quite cantik lah, quite nice lah. Itu ialah standard yang digunakan dalam kebanyakan template Nike. So kalau tengok dia punya tag yang sama dengan jersey home, aku rasa tak perlu sangat kot. Dan tag for originality ataupun cara basuhan ni pun ialah tag yang sama dengan jersey home. So paneling tepi ni kalau tengok dari dalam, dia agak tebal juga atau agak lebar juga kalau kau tengok sini. Dan dalam ni kain dia ialah warna putih sebab ini ialah cetakan sublimation kuning dan hitam. So dalam ni basically selain daripada tag ni tak ada apa benda lain, dan juga detailing kain ekstra hitam ni. So apa pendapat korang tentang jersey away Malaysia 2020-2022? Kau boleh tulis di comment section di bawah. Bagi aku, benda yang aku suka pasal tajuk Nike adalah kalau mereka mengeluarkan merchandise t-shirt, selalunya lebih bagus lah daripada kompetitor mereka. Sebab kita dah negara panas, tak mungkin kita akan pakai baju jersey untuk pakaian harian. Mungkin untuk special occasion kita boleh pakai lah. Tapi kalau waktu lain, kalau aku nak beli baju Malaysia, aku nak gemarkan t-shirt dry fit, kerana baju macam tu lebih sesuai dengan kondisi weather kita. So
So jom kita try fitting baju ni. So pendapat korang tentang fitting baju ni, kita bercakap aku memang sangat puas hati dengan fitting sizing baju Nike. Selalu mereka punya sizing adalah spot on. Kalau aku beli brand lain, kadang-kadang aku kena consider untuk ambil one size up ataupun kadang-kadang go size one size down. Tapi Nike aku rasa mereka sangat konsisten dalam fitting dan sizing mereka. Selalunya kalau ambil size L dan XL, cutting mereka still boleh go lagi. Berbanding dengan baju home, baju ni nampaknya macam lebih fit sikit atas faktor material. Material dia ni lebih nampaknya lebih sedap kalau dijadikan sebagai baju diadah. So dia cakap patch ni pun nice, kualiti dia bagus. Itu juga dengan embroidery logo swoosh ni. So tulang ni adalah conventional tulang, iaitu straight di sini dan mati di bahu ni. So cutting dia kalau kau angkat macam ni pun kau tak rasa dia macam sempit lah. That's nice. Walaupun aku sebenarnya pakai 2 lapis, satu baju inner dan juga baju Himalaya. Jangan lupa untuk support siri dan juga channel aku dengan tekan butang subscribe dan juga notification bell. Seperti yang kau perasan, aku pakai baju Roma Away 2010 tadi. Baju tu ialah antara konten yang aku masih lagi sketch macam mana nak buat satu siri baru. For time being, aku mungkin akan namakan siri tu sebagai Random Kid of the Week, tapi belum lagi masuk episod pertama lagi. So maybe in the future. Jangan lupa untuk like, comment and share tentang konten ni. Dan yang paling penting sekali, see you guys in the next one. Peace.